Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Ustaz Rosmin bin Adam. Saya adalah merupakan pengasas dan juga pengamal perubatan Islam di Pusat Pengobatan Islam Syifa As-Sakinah, Taman Desaru, Sikamat, Seremban, Negeri Sembilan. Pada hari ini saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan satu objek yang disebut sebagai jenglot, sebagai jenglot, Jenglot, jenglot. Jadi jenglot ini tuan-tuan adalah merupakan satu objek yang dikaitkan dengan perkara yang misteri, yang mistik, dan juga yang dikatakan berkaitan dengan hantu, berkaitan dengan sihir, makhluk halus dan sebagainya. Jadi ingin saya maklumkan, saya memperolehi objek jenglot ini. Saya memperolehi pada 26 bulan Oktober 2020 baru-baru ini, ya. Jadi mungkin bertanya-tanya macam mana saya boleh dapatkan jenglot ini. Okey. Okey, dari mana saya dapat jenglot ini? Saya dapat jenglot ini tuan-tuan, bukan saya dapat sendiri, ya. Bukan saya yang jumpa ataupun saya memperolehinya daripada tempat-tempat tertentu. Sebenarnya saya memperolehi jenglot ini adalah pemberian daripada salah seorang daripada pesakit saya. Jadi pesakit saya ni datang ke Pusat Pengobatan Islam saya untuk dapatkan rawatan, ya. Tapi rupanya dalam masa yang sama beliau membawa satu objek yang dikatakan jenglot ini. Dia kata dia jumpa benda ni di kawasan rumah. Di kawasan rumah. Tiba-tiba pada masa tu dia tak nampak satu kotak kecil yang berwarna coklat yang hampir kehitam-hitaman lah. Coklat kehitam-hitaman. Jadi beliau mengambil kotak itu dan membukanya, lalu ditengok dalam tu ada objek yang beliau kenal betul sebagai jenglot, ya. Tetapi beliau bertanya-tanya lah dari mana datangnya benda ini, kan. Tiba-tiba ada di kawasan rumah. Jadi pesakit ni telah pun memberikan kepada saya dan untuk diuruskan, dan sekarang ni jenglot ni ada di tangan saya dan simpanan saya, ya. Apa itu jenglot? Tuan-tuan, jenglot ini adalah satu nama, ya, adalah satu nama yang diguna pakai pada peringkat awalnya, pada mulanya di Indonesia, ya. Di mana jenglot ini mula-mula sekali dijumpai di Pulau Jawa di Indonesia. Jadi mereka menamakan jenglot mengikut bahasa mereka. Tetapi perkataan ini telah diguna pakai meluas sehinggalah ke negara kita Malaysia, Dan jenglot ni tuan sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang tidak baik, ya, iaitu berkaitan dengan khurafat, amalan-amalan ilmu hitam, ilmu sihir dan sebagainya. Okey. Timbul banyak persoalan, ya, daripada masyarakat kita ini. Apakah jenglot ini dia memang berasal daripada manusia ataupun dia memang bentuk daripada makhluk halus itu sendiri, dia adalah makhluk halus itu sendiri, atau dia adalah daripada binatang, ya. Jadi sebenarnya asal usul jenglot ini banyak diperkatakan dan banyak pendapat. Tidak ada pendapat yang mengatakan yang secara jelas, ya, apa itu jenglot. Cuma ada beberapa pendapat yang menyatakan, pertamanya ialah mengatakan bahawa jenglot ini dia adalah berasal daripada manusia. Jenglot ni berasal daripada manusia, ya. Dikatakan bahawa manusia ini ialah orang yang mempelajari
dan mengamalkan ilmu hitam, ilmu sihir. Ya, tetapi apabila mati, jasad itu tidak dikatakan jasad itu tidak diterima oleh bumi, jasad itu tidak diterima oleh bumi dan ruhnya tergantung. Ya, jadi akhirnya jasad ini mengecut, mengecil, ya, dan sampailah ke tahap dia mengecut sampai bentuknya menjadi sebesar tapak tangan gitu, ya, tapak tangan, kecil sangat. Itu yang pertama. Yang keduanya ada mengatakan bahawa jenglot ini adalah berasal daripada binatang. Dia adalah sejenis binatang yang duduk dalam hutan, ya, tetapi bentuknya agak gharib, agak ganjil. Sebab apa? Binatang ni jarang dijumpai oleh manusia, tapi dia wujud dalam hutan. Dan ketiga mengatakan bahawa jenglot ini adalah jin. Dia adalah jin, ya, makhluk halus. Jadi tidak dipastikan mana satu yang benar sebenarnya, dan saya pun masih lagi mencari-cari jawapannya dan cuba mengkajilah apakah dianya berasal daripada manusia ataupun memang daripada binatang, ataupun ianya memang jasad jin, ya, berasal daripada jin. Wallahu a'lam. Saya ada terbaca dalam internet, ya, itu melalui satu portal, iaitu Berita Harian Online yang bertarikh 5 Jun 2015. Ya. Dalam artikel itu ada menyebutkan bahawa USM ada membuat kajian, ya, membuat bedah siasat yang berkenaan dengan jenglot ni, di mana USM memperolehi jenglot ini lalu dibuat bedah siasat. Dan dalam portal itu menyebutkan bahawa USM telah memperoleh satu keputusan di mana rambut jenglot ini adalah sama seperti manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam badan jenglot ini dijumpai sebatang jarum. Dalam badan jenglot ini dijumpai sebatang jarum. Jadi timbul persoalan, daripada mana datangnya jarum itu di dalam badan jenglot ini. Cuma menjadi persoalan, dalam portal itu tidak disebutkan tentang tubuh badan jenglot ini. Apakah DNA jenglot ini sama seperti manusia, ya, ataupun binatang, ataupun selain daripada manusia dan binatang. Itu tidak disebutkan. Jadi ini terbuka, masih memberikan peluang yang terbuka kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan forensik, DNA dan sebagainya, boleh buat kajian tentang jenglot ini. Dan siapa yang berminat boleh pinjamlah, dapatkan sementara jenglot ini daripada saya. Okey. Okey, ini saya nak pamerkan, nak tunjukkan kepada tuan-tuan sekalian kotak yang dijumpai oleh pesakit saya. Inilah kotak dia. Kotak kecil ni macam ni, ukuran dia lebih kurang dalam 12 ke 15 cm, ya. Dan dia ni berwarna coklat kehitam-hitaman. Jadi pesakit saya ni menjumpai kotak ini dalam kawasan rumah beliau lah. Okey, ini kotak dia. Dan saya akan buka. Saya buka, okey, apa terkandung dalam kotak ini? Tengok. Dia ada kain berwarna putih. Saya tarik kain ini. Tengok. Kain ni macam kain kapan lah, macam tu. Macam kain kapan warna putih, ya. Okey. Dan dalam ni ada objek. Ni ada objek dia. Inilah yang katakan jenglot. Ni, ya. Dan apabila dibuka, matanya ditutup dengan kain putih. Okey. Inilah jenglot itu. Sekarang saya keluarkan, ya. Okey. Inilah rupa dia. Inilah rupa jenglot. Jadi saya buka kain ini. Okey.
Inilah jenglot yang menyerupai manusia. Dia ada banyak bentuk, ada yang rupa ular, dan ada rupa naga, ada rupa anjing. Tapi yang saya perolehi ini, yang diberi oleh pesakit kepada saya ini dah menyerupai seperti manusia. Seperti manusia. Ukurannya dalam 12 cm. Dalam 12 cm. Tengok, ini mata dia. Ini taring dia. Taring dia, terjojol itu. Ya. Rupanya dia macam manusia tapi seakan-akan seperti anjing gitu. Ya. Ini badan dia. Ini adalah tangan dia. Ya. Ini adalah dia punya kuku dia panjang, kuku dia panjang. Ini kaki dia. Kaki dia. Ini adalah kuku dia panjang, warna putih. Ya. Dan rambutnya panjang. Dan kalau tengok ke sini, rambutnya lebih panjang daripada badan dia. Rambutnya lebih panjang daripada badan dia. Inilah yang dikatakan jenglot. Yang dikatakan jenglot. Dan sekarang ni keadaannya ialah dia matilah. Ya, dia mati. Dia tidak bernyawa, ya, dia tidak bernyawa. Jadi saya ada terbaca menyatakan bahawa walaupun dia dah mati, tapi sebenarnya ada sesuatu yang hidup. Ada sesuatu yang hidup di dalam badan jenglot ini. Ya. Dan dikatakan ada orang yang walaupun dia telah memperolehi jenglot dia keadaan mati, tetapi apabila diberikan makan seperti darah, ya, jenglot ni akan makan darah itu. Macam mana dia makan tak tahu. Tapi bila letakkan darah di sebelahnya, dia katakan darah itu akan berkurangan. Yang dikatakan jenglot itu memakan darah itu. Inilah yang disebut sebagai jenglot. Okey. Jadi inilah sedikit sebanyak informasi yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan jenglot ini, yang mudah-mudahan menambahkan sedikit ilmu, menambahkan sedikit pengetahuan dan pengalaman. Dan apa yang saya harapkan ialah sama-samalah kita menjaga diri kita, menjauhkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara khurafat dan perkara syirik yang boleh menjejaskan akidah kita. Dan sama-samalah kita mohon pada Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan tentang jenglot ini akan ada pihak-pihak tertentu yang mengkaji, meneliti dan memberikan satu informasi terbaru berkenaan dengan jenglot ini, sama ada dia ini adalah berasal daripada manusia ataupun daripada haiwan ataupun daripada memang jasad makhluk halus. Wallahu a'lam. Saya Ustaz Rosmin Adam. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.